Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Syafiq Zulkifli dan saya Diati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 20 Februari 2015. Hanya yang terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini 20 Februari 2015. Kemarau pekebun Cameron Highlands pastikan bekalan sayur cukup sepanjang April hingga Julai. Operasi skim kawalan harga tahun baharu Cina barangan bernilai RM5,487.76 turut dirampas. PAS tidak berminat merampas kerusi Parlimen Permatang Pau daripada PKR. Kita teruskan dengan paparan niaga One Malaysia Development Berhad atau 1MDB beroperasi seiring dengan matlamatnya. Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Nazlah berkata, 1MDB ditubuhkan dengan matlamat jelas iaitu melabur dan membangunkan projek dalam bentuk jangka panjang yang mempunyai kepentingan strategik kepada ekonomi dengan sasaran menjana keuangan dan kejayaan pada masa depan. Menurut Datuk Ahmad Husni dalam kenyataan selepas berjaya menggabungkan sektor tenaga dan menjadi pengeluar tenaga bebas kedua terbesar di Malaysia serta meletakkan asas untuk pembangunan Tun Razak Exchange dan Bandar Malaysia, dua projek yang akan mengubah rakyat dan ekonomi negara. Syarikat ini adalah seiring dengan objektifnya. Pada 18 Februari, 1MDB mengumumkan hasil semakan semula strategik yang dilaksanakan pada Januari bahawa perniagaannya membolehkan syarikat memaksimumkan nilai untuk Kementerian Keuangan dan pada akhirnya rakyat Malaysia. Ahmad Husni berkata setiap projek mempunyai strategi jelas dari segi perencanaan keuangan dan struktur tadbir urus yang akan memastikan kejayaan pada masa depan. Selain itu, katanya adalah amat penting bagi 1MDB menumpukan kepada usaha mempertingkat keuangannya bagi memastikan penghasilan nilai maksimum kepada ekonomi. Jabatan Standard Malaysia berharap lebih banyak pertubuhan industri tampil dan mendapatkan pensijilan sebagai agensi pembangunan piawaian atau SDA bagi mengekal dan mempertingkatkan kualiti dalam industri masing-masing. Sejak Akta Piawaian Malaysia dipinda pada 2012, 5 agensi dan persatuan industri dilantik sebagai SDA. Selain Sirim Berhad yang selama ini merupakan agensi tunggal memainkan peranan tersebut. SDA terbabit membantu mentadbir dan mengurus aktiviti piawaian industri masing-masing, kata Datuk Fadilah Baharin, Ketua Pengarah Jabatan Standard Malaysia, Badan Piawaian dan Akreditasi Kebangsaan. Lebih banyak SDA diperlukan kerana semakin banyak syarikat yang menyedari betapa pentingnya memenuhi piawaian kualiti untuk bersaing di pasaran global, katanya dalam temu bual dengan bernama baru-baru ini. Beliau berkata berikutan pertumbuhan ekonomi dan syarikat yang pesat, Sirim tidak mampu menampung keperluan itu bersendirian. SDA bertauliah di Malaysia ialah Institut Kimia Malaysia, Lembaga Industri Perkayuan Malaysia, Persatuan Pengguna-Pengguna Standard Malaysia yang mengendalikan kepentingan pengguna, Persatuan Pengeluar Plastik Malaysia dan Lembaga Getah Malaysia. Standard Malaysia mengendalikan piawaian halal dan pengurusan organisasi, manakala Sirim menguruskan 19 daripada 25 sektor lain seperti pertanian, kejuruteraan mekanikal serta petroleum dan gas. Kejayaan Kerajaan Negeri Melaka memulihkan projek pembangunan komersial di Pulau Melaka dengan kos RM64.5 juta mengukuhkan keyakinan pelabur untuk terus melabur terutama dalam sektor hartanah di Negeri Melaka. Esko Pengangkutan dan Pemulihan Projek Melaka, Datuk Lim Ban Hong berkata, pemulihan projek yang terbengkalai sejak 1998 disebabkan krisis ekonomi itu akan menjadi pemangkin pembangunan ekonomi sekaligus menawarkan banyak peluang pekerjaan. Beliau berpendapat lebih banyak pelaburan akan masuk ke negeri Melaka dengan pelbagai langkah dilakukan untuk memulihkan lebih banyak projek terbengkalai. Beliau berkata Pulau Melaka yang merupakan pulau buatan terletak berhampiran kawasan pelancongan Bandar Hilir merupakan sebuah hartanah yang mampu direncanakan bukan sahaja sebagai kawasan perniagaan, malah sebagai lokasi pelancongan eksklusif.
Beralih ke perkembangan negeri Sabah, Tourism Malaysia Sabah akan memberi fokus menggalakkan pelancongan domestik terutama untuk menarik pelancong dari Semenanjung menyaksikan panorama indah alam semula jadi di negeri tersebut. Pengarahnya Sani Syam Ahmad berkata dengan adanya perkhidmatan penerbangan terus dari negeri-negeri di Semenanjung seperti Johor, Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang, ia mampu menyumbang kepada penggalakan pelancongan domestik. Sehubungan itu, pihaknya akan bekerjasama dengan Lembaga Pelancongan Sabah dan penggiat industri pelancongan termasuk pengusaha ejen pelancongan serta inap desa untuk mempergiat promosi produk pelancongan yang terdapat di negeri tersebut. Pada tahun-tahun sebelumnya, sebanyak 60% kedatangan pelancong ke Sabah disumbangkan oleh pelancong domestik. Mengikut perancangan, Sani Syam berkata pada suku pertama tahun ini, misi jualan itu akan diadakan pada Mac ini di Johor. Beliau berkata kira-kira 150 penggiat industri akan dibawa Tourism Malaysia Sabah bagi bersama-sama mengadakan misi jualan ini di 3 lokasi tumpuan. Sani Syam menarik perhatian bahawa pihaknya juga akan memberi tumpuan bagi meningkatkan pelancongan kereta api di negeri itu yang disifatkannya sebagai sesuatu yang unik dan menarik untuk para pelancong.